Jangan lupa subscribe channel ini hingga 100k subscribers. Semasa Datuk Seri Najib Razak dihukum penjara 12 tahun, ada yang mengatakan bahawa faktor umur Najib Razak sepatutnya tidak boleh dimasukkan di dalam penjara. Dan inilah pendapat brother ini. Jom kita tengok video ini sama-sama. Satu lagi saya nak sebut ialah tentang satu seorang NGO. Siapa nama tu? Yusuf Azmi Yusof, apa nama tu yang semboyan punya NGO. Dia ada buat kerjaan ya. Ada video TikTok saya tengok. Dia kata dia bukan nak pertikaikan mahkamah, tetapi dia adalah macam ada rintihan tentang sepatutnya dipertimbangkan usia Najib yang telah berumur. Dia kata ya, beri peluang kepada Najib apa semualah. Jadi saya dah jawablah dengan Yusuf Azmi. Ya, ini bukan masalah umur, ya, ini masalah jenayah, salah laku yang dia lakukan yang telah dibuktikan dalam mahkamah. Ya, bukan masalah umur. Ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu pun masuk penjara bukan dalam umur 17-18 tahun, bukan umur 25 tahun, bukan umur 30 tahun, bukan umur 40 tahun. Ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk penjara dalam keadaan berusia. Ya, isunya bukan isu umur. Kalau isu umur yang nak disebut, kenapa waktu kita di usia yang agak tua, ya, mengapa kita tergamak melakukan penyelewengan? Dalam keadaan kita dah berusia, mengapa waktu kita mengambil wang rakyat, mengapa kita menyalahgunakan duit SRC, ya, kita membelanjakan wang itu, waktu itu kenapa kita fikirkan yang kita ini dah tua? Ya, patut keadaan usia yang setua itu, kita masih lagi nak mengambil hak rakyat. Ketika itu kenapa kita tidak mempertimbangkan usia kita waktu itu? Ya, tapi bila kita menerima hukuman, maka orang bercerita tentang tak wajar, ya, bergantung pada faktor usia dan sebagainya. Ya, jadi saya nak bagi tahu dengan Yusuf Azmi, ya, orang yang NGO semboyan ni, ya, sepatutnya sewaktu dia melakukan, pimpinan ini melakukan penyelewengan, salah laku yang kita sebut sebelum PRU 14 yang lalu, sepatutnya beliau menasihati Najib, cukuplah, kamu dah berusia, ya, tak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah. Ya? Berhenti daripada melakukan dan mengambil hak rakyat. Sepatutnya itu yang Yusuf Azmi kena bagi tahu dengan Najib waktu itu. Bukan setelah Najib dihukum baru nak cerita pasal dia dah tua dan sebagainya. Ini satu. Yang kedua, daripada Ustazah, siapa nama Asma. Dengan muka sebab dia bercerita, janganlah kita gembira sangat apabila orang itu dizalimi dan sebagainya. Yang sebenarnya Ustazah Asma ni kita nak bagi tahu, apa yang dia sebut itu dah lama dah kita dengar dan kita tahu. Dan itulah Islam ajar kita. Jangan kita bergembira dengan musibah yang menimpa kepada orang lain, tetapi kita kena bergembira kalau sesuatu hak rakyat itu berjaya mendapat keadilan. Itu yang kita kena gembira. Ya? Apakah Asma tidak pernah rasa sedih apabila hak rakyat dirampas? Apakah sewaktu dengan kita bergembira dengan musibah yang menimpa kepada orang lain, tetapi kita kena bergembira kalau sesuatu hak rakyat itu berjaya mendapat keadilan. Itu yang kita kena gembira. Ya? Apakah Asma tidak pernah rasa sedih apabila hak rakyat dirampas? Apakah sewaktu rakyat susah, dalam keadaan PKP, rakyat tak ada kerja, hilang pendapatan, tak makan, setiap hari kita dengar ada orang bunuh diri kerana tekanan hidup. Banyak perniagaan gulung tikar, banyak pedagang-pedagang tutup kedai kerana PKP yang gagal diuruskan oleh kerajaan ketika itu. Mengapa Ustazah ini tidak merintih dan merengek ataupun menangis di depan kamera? Ketika kita menyaksikan setiap hari 200-300 orang mati kerana COVID yang gagal ditangani oleh kerajaan ini dengan cekap, kenapa ketika itu Ustazah ini tidak menangis dan sebab? Ya? Setiap hari 200-300 orang meninggal kerana COVID. Ibarat kita seolah negara kita setiap hari satu kapal terbang terhempas. Ya, satu pesawat yang mempunyai muatan 200-300 orang setiap hari terhempas. Itulah yang berlaku, saudara. 200-300 orang hari-hari mati. Dan bila mati, keluarga tidak boleh tengok, tidak boleh iringi jenazahnya, tidak boleh menyembahyangkannya. Kerana dapat tengok kereta jenazah lalu depan rumah saja. Dekat kubur pun tak boleh ziarah. Dekat hospital pun tak boleh ziarah. Dan ada yang masih hidup pun masih lagi kibar bendera putih kerana nak makan. Itu pun ada pimpinan-pimpinan PAS, ya, menyindir orang yang angkat bendera.
Ya, yang nak makan ni. Oh, dengan sindiran-sindiran. Oh, patutnya kita mengangkat tangan kita kepada Allah untuk memohon pertolongan. Bukan mengangkat bendera. Ini ada pimpinan PAS yang sebut. Ya? Mereka tak apalah, mereka YB. Lockdown 2 tahun, 3 tahun pun tak apa. Itu tak bulan mereka masuk gaji. Lagi lama lockdown bagi mereka, lagi untung. Tak payah datang parlimen, tak payah bersidang. Tapi gaji masuk. Bagaimana rakyat yang lain? Yang terpaksa kibar bendera putih kerana nak makan. Mereka nak makan. Anak bini mereka nak makan. Anak nak menyusu dan sebagainya. Terpaksa mereka angkat bendera putih, saudara. Waktu itu mana dia? Ustazah ini yang nak merintih dan merengek, tak ada. Hari ini dia merintih dan merengek depan kamera hanya kerana Najib masuk mahkamah. Ya? Membacakan ayat Quran dan sebagainya. Ya, kita dah, seperti mana saya sebut tadi, memang kita tidak boleh bergembira musibah yang menimpa kepada orang lain. Ya? Walaupun kita tahu suatu Datuk Seri Ibrahim masuk penjara, suatu Azizah mengendong anak dia, melihat suaminya dalam penjara, waktu itu sindiran dan mereka ditertawakan di dalam parlimen. Kita masih ingat peristiwa itu. Tapi ini bukan dendam, saudara. Kita juga masih ingat ketika Datuk Seri Ibrahim berbahas dalam parlimen, bercerita tentang satu NDB dan sebagainya, dia ditertawakan dengan ketawa yang besar di kalangan ahli parlimen UMNO dalam parlimen waktu itu. Seolah mereka tidak ada Tuhan yang akan menentukan. Ha? Ini saya nak beritahu, dan dalam live sependek ini, jadikan muhasabah kepada diri kita. Memang betul, jangan kita bergembira dengan musibah pada orang lain, kerana kita tak tahu akan apa yang berlaku pada diri kita. Tetapi paling tidak kita bersyukur dan kita bergembira kerana kes yang melibatkan hak rakyat itu berjaya mendapat keadilan. Dan kita yakin selagi ini yang akan kita pertahankan sistem kehakiman, banyak lagi kes akan terbongkar. Dan saya nak bagi tahu rakyat di luar sana, kalau kita nak hukum pemimpin-pemimpin di luar sana yang bersorak dan bertempik seronok tengok Najib masuk penjara, saya nak bagi tahu rakyat, termasuk ahli-ahli UMNO di luar sana, PRU 15 nanti, berikan kepada kami Pakatan Harapan, berikan kepada Datuk Seri Ibrahim peluang walaupun satu penggal untuk dia jadi Perdana Menteri. Percayalah saudara, kita akan buru satu persatu pemimpin-pemimpin yang bersorak hari ini. Kita akan tentukan mereka juga mendapat nasib yang sama seperti mana yang dialami oleh Datuk Seri Najib Tun Razak.